Bonjour, comment ça va? J'espère que vous êtes très bien maintenant. Mais avant, sebelumnya kita berdoa dulu, oke, untuk memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran kita. Alors, kita sudah mempelajari tentang grammar. Grammar itu adalah tata bahasa. Materinya tentang demander à quelqu'un de faire quelque chose. Demander à quelqu'un de faire quelque chose artinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan kemarin saya meminta kalian untuk mengambil kalimat dari dialog yang saya bacakan lalu dituliskan di dinding GCR atau Google Classroom. Terima kasih yang sudah menuliskan. Vous êtes très bien, bagus sekali karena semuanya benar. Par exemple, contohnya ada yang menuliskan pourrais-tu m'aider à arroser my plant, s'il vous plaît, atau ada yang bilang, atau ada yang menulis arroser mes plants à 18 heures s'il te plaît chaque jour. Oke, atau ada juga yang membuat kalimat lain yang sama artinya atau yang sama maksudnya di dalam dialog tersebut. Misalnya, pourrais-tu m'expliquer le conjugaison s'il te plaît? Itu sudah bagus, berarti ada pengembangan. Berarti kalian sudah paham. Oke, untuk itu kita akan memperdalam lagi atau saya akan menjelaskan di halaman 41. Kalian coba buka. Oke, vous ouvrez votre LKS à la page 41. Oke, merci. Kalian sudah membukanya. Kita lihat di sini ada les phrases possibles pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Kalimat-kalimat yang mungkin, yang dapat untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Numéro 1, utilisez le mot est-ce que devant la phrase et terminez avec le point d'interrogation. Utiliser maksudnya menggunakan kata est-ce que yang artinya betul, yang artinya adalah apakah di depan kalimat dan terakhir dengan le point d'interrogation artinya simbol untuk pertanyaan, tanda tanya maksudnya. Exemple, est-ce que tu peux m'aider à corriger mes devoirs de français? Oke, apakah kamu dapat membantu saya untuk mengoreksi tugas-tugas saya, tugas-tugas bahasa Prancis saya? Oke, jadi ini kalimat untuk meminta seseorang dengan apakah, artinya est, bahasa Prancisnya est que. Tulisannya est strip ce q e est que. Numéro 2, utiliser l'inversion. Oke, atau menggunakan inversion, kata kerjanya ada di depan. Exemple, peux-tu m'aider à corriger mes devoirs de français? Jadi est-ce-nya dihilangkan, kata kerjanya taruh di depan, lalu diikuti oleh subjek. Itu
bisa digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Peux-tu m'aider à corriger mes devoirs de français? Dan juga masih menggunakan point d'interrogation atau kata tanya atau tanda tanya. Peux-tu, kata kerja dulu, yaitu pe, subjeknya tu. Peux-tu m'aider à corriger mes devoirs de français? Dapatkah kamu menolong saya? Kalau yang pertama, apakah kamu bisa atau apakah kamu dapat membantu saya? Nomor 3, yang ketiga, utiliser le conditionnel présent. Dalam kurung di sini plus poli. Jadi menggunakan le temps conditional présent. Ini untuk yang lebih sopan, untuk lebih sopannya. Di bahasa Prancis ada waktu sekarang, waktu conditional présent, waktu lampau. Nah, untuk kalimat sopan kita menggunakan conditional présent. Exemple, tu pourrais m'aider à corriger mes devoirs de français. Nah, yang dicetak tebal itu pourrait. Untuk conditional présentnya pe. Tadi kan kita menggunakan pe untuk conditional présent, untuk polinya jadi pourrait. Ini dapat dari mana? Nanti kita akan lihat di bawah. Okay. Tu pourrais m'aider à corriger mes devoirs de français. Nah, nomor 3 ini subjeknya di depan diikuti oleh kata kerja pourrait, tapi pakai kata tanya. Jadi bisa menandakan pertanyaan, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu bisa membantu saya mengoreksi mes devoirs, tugas-tugas atau PR-PR bahasa Prancis saya? Atau dibalik seperti yang nomor 2, pourrais-tu m'aider à corriger mes devoirs de français? Ini halus kalimat pertanyaannya. Meminta dengan sangat. Tu pourrais. Bagaimana? Jelas? Jadi ada 3 kalimat, ada 3 cara untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Dengan menggunakan eske, dengan menggunakan inversion, dan juga bisa menggunakan conditional présent atau untuk yang lebih sopannya. Kita lanjut ke halaman 42 yang bawahnya. Di tableau di bawah ini, tableau artinya kolom, conjugation du conditional présent. Di sini ada kata vouloir dan ada kata pouvoir. Kalian sudah paham saya kira karena kita sudah mempelajari kata vouloir dan pouvoir sebelumnya. Oke. Vouloir yang di merah paling atas, vouloir dan pouvoir. Vouloir artinya ingin, pouvoir artinya dapat atau boleh. Ini adalah conjugation atau perubahan kata dalam kala atau dalam waktu conditional présent. Untuk gunanya menghaluskan atau lebih sopan dalam meminta atau mengharapkan. Vouloir, je jadi voudrais bacanya. Tu voudrais, il, elle, on voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait. Bacanya voudrait, kecuali nous dan vous
menjadi voudrions dan voudriez. Tapi kalau ditulis beda di akhirnya. The akhirannya S, tu, S juga, il, el, ong, T, nu, iong, vous, ie, pakai Z, il, L, A, I, E, N, T. Ini ingin. Kalau yang pouvoir, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, elle pourrait, on pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait, elle pourrait. Bacanya juga hampir sama, bacanya sama kecuali nous dan vous, pourrions dan pourriez. Artinya dapat atau boleh. Bagaimana? Sudah paham? Vouloir artinya ingin, pouvoir artinya dapat. Ini dalam waktu kondisional présent yang gunanya untuk menghaluskan kalimat atau kalimat untuk plus poli, untuk lebih sopannya. Jadi kalau kalian mengharapkan atau meminta seseorang dengan sopan kan, jadi kalian menggunakan kondisional présent seperti ini. Oke, merci beaucoup à votre attention. Jika ada pertanyaan, s'il y a des questions, vous pouvez me demander. Merci beaucoup. Au revoir.